Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan meneruskan kembali syarah ataupun huraian pengajian 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan pada siri yang lepas kita telah habis membincangkan tentang beberapa peristiwa yang membabitkan tentang peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, yang sangat berkaitan dengan khalifah sebelumnya, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pada hari ini kita akan sambung dengan membahaskan tentang latar belakang kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Sebab kita belum bincang lagi tentang Ali bin Abi Talib punya background, tetapi kita dah masuk kepada beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Ali bin Abi Talib, yang semua itu berkaitan dengan topik yang sebelumnya kita bahaskan, yang sangat bersangkut paut dengan pertelingkahan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi, siapakah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kita akan cuba bahaskan biografinya secara ringkas supaya apa yang penting itu dapat kita dengar, dapat kita faham. Beliau merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu ni dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Ibnu Am. Ibnu Am, anak kepada pakcik. Dia adalah cousin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kanak-kanak yang pertama sekali memeluk Islam. Ketika Islam diturunkan, Ali bin Abi Talib masa itu masih lagi sangat-sangat muda. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah merupakan lelaki dewasa yang pertama sekali memeluk Islam, Ali bin Abi Talib adalah kanak-kanak yang pertama sekali memeluk Islam. Masa Ali bin Abi Talib memeluk Islam, umurnya baru mencecah 10 tahun. Dan Nabi SAW memanggilnya dengan panggilan Abi Turab. Abi Turab ataupun Abil Hasan. Abul Hasan ni kerana dia adalah ayah kepada Hasan yang merupakan anak sulung kepada Ali bin Abi Talib. Abu Turab adalah satu panggilan yang Nabi panggil merujuk kepada satu peristiwa ketika Ali dan Fatimah macam merajuk-merajuk gitu. Ali pun pergi tidur kat masjid, yang mana masjid itu berdebu dan dibangun tu ada debu-debu tanah-tanah dekat badan dia. Nabi pun bagi tahu, wahai si empunya tanah, sila bangun. Turab ni maksudnya tanah. Jadi Ali bin Abi Talib dia membesar di tempat yang samalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab bapanya Abu Talib lah yang menjaga juga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil, dan Ali bin Abi Talib ni anak kepada Abu Talib. Jadi walaupun usia mereka ni agak jauh berbeza, tetapi boleh dikatakan mereka dalam bi'ah yang sama. Dan Nabi SAW mengkahwinkan Ali dengan anak perempuannya yang sangat dikasihi, iaitu Fatimahuz Zahra. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat rapat dengan Ali bin Abi Talib, sehingga kan pernah Nabi SAW umpamakan rapatnya kedudukan Ali dengan baginda seperti kedudukan Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini tidak bermaksud bahawa Ali bin Abi Talib itu kedudukannya seperti Nabi, seperti mana yang dianggap oleh setengah daripada golongan Rafidah. Tetapi Nabi nak umpamakan how close-nya perhubungan satu persaudaraan itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perhubungan persaudaraan di antara Nabi Harun dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Dan ini insya-Allah kita akan bahaskan sikit masa lagi. Ali bin Abi Talib seorang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun sekali. So dia daripada kecil, walaupun dia memeluk Islam pada usia 10 tahun, tapi sebelum 10 tahun tu pun dia tidak pernah bersujud kepada mana-mana berhala.
Dia tidaklah seperti kanak-kanak lain yang sangat suka bermain ataupun bercanda ke sana kemari. Tetapi dia dulu bila dia melihat Nabi SAW membesar di rumahnya sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang terpuji, maka Ali bin Abi Thalib ni juga terkesan dan juga terpengaruh dengan akhlak Nabi SAW yang sangat baik. Dan ketika Mekah waktu itu sedang diselubungi dengan kegelapan jahiliah, ketika itulah Nabi SAW mendapat cahaya nubuwah yang diturunkan dibawa oleh Malaikatul Jibril dalam peristiwa penurunan wahyu di Ghar ataupun di Gua Hira. Dan ketika Nabi SAW menjadi seorang rasul yang diutuskan kepada seluruh umat, Nabi pun pulang ke rumahnya dan Khadijah sebagai isteri Nabi beriman dengan Nabi SAW. Dan terus sahaja selepas daripada itu, Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu mungkin belum ataupun sekitar 10 tahun telah memeluk Islam mengikut jejak langkah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini tidak pelik disebabkan Ali bin Abi Thalib daripada kecil lagi telah membesar bersama dengan Nabi SAW. Dia sendiri telah admire akhlak Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW menceritakan kepadanya tentang Islam, Ali bin Abi Thalib tanpa menangguh lagi, dia terus memeluk Islam tanpa bertangguh. Tetapi Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk meminta izin daripada ayahnya. Tetapi Ali bin Abi Thalib jawab, "Wahal ista'zanallahu abi yawma khalaqani?" Ali dijawab dengan tegas. Dia kata, adakah Allah meminta izin daripada ayahku ketika Allah menciptakan aku? So dia kata, nak kata aku nak masuk Islam, nak beriman kepada Allah, I don't need my father's permission. Dan mulai saat tersebut, Ali pun mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap gerak langkahnya, dalam setiap jejaknya. Ali bin Abi Thalib solat di belakang Nabi SAW. Ali pun menangis kerana baginda. Dia seolah-olah unta kecil yang selalu akan mengikuti ibunya. Dan bila melihat orang-orang musyrikin menyakiti Nabi SAW, Ali daripada kecil lagi cuba nak membantu Nabi SAW. Ali kata, "Ana ansurka alaihim ya Rasulullah." Aku akan membantumu melawan mereka ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW melihat Ali walaupun ketika itu sebagai seorang yang sangat muda di dalam tubuhnya yang kecil, tetapi dia seorang yang memiliki jiwa yang besar, memiliki intelek yang tinggi, sampai dia boleh dianggap sebagai seorang pemuda iman. Dan Ali sendiri pun melihat pada diri Rasulullah SAW itu ada qudwah yang hasanah, sebagai satu teladan. Pada Nabi SAW tu, Ali belajar tentang ilmu, belajar tentang adab, dan kerana itu dia telah belajar banyak perkara. Dan ketika mana orang-orang, anak-anak kecil di Mekah bermain, leka, masa tu Ali bin Abi Thalib sentiasa berada di belakang Nabi, belajar daripada Nabi SAW, meneladani akhlak baginda SAW, hafal apa-apa yang diingat, apa yang Nabi SAW perkatakan, sampailah satu hari nanti dia akan dianggap sebagai singa, sebagai satu warrior di dalam Islam. Ketika Rasulullah SAW keluar pada satu hari, dan ketika itu dia bersama dengan Ali bin Abi Thalib, sampailah mereka berdua di Kaabah. Dan Nabi pun bagi tahu pada Ali, "Ijlis, duduklah wahai Ali." Dan Ali pun duduk. Kemudian Nabi SAW nak kata dia nak pinjam bahu Ali jap, dia nak naik bahu Ali jap, dan Ali masa tu dia tak kuat sangat lagi, dia tak mampu nak angkat Nabi SAW.
Tapi Nabi kata dekat Ali, is'ad anta ala katifi, dan maka Nabi pun turun, Nabi suruh Ali pula naik di atas bahu Nabi SAW, dan ketika Ali naik di atas bahu Nabi SAW, Nabi pun berdiri, dan seolah-olah sampailah Ali ini dia boleh naik ke atas Kaabah. Masa itulah berlakunya ketika itulah terjatuhnya ada beberapa berhala dan pecah masa tu lagi lah, masa Ali kecil lagi. Kemudian Ali dan Rasulullah SAW larilah. Masa tu diorang ni pun bersembunyi sebab diorang ni pecahkan berhala yang ada di Kaabah ketika itu. Dan ingat tak ketika peristiwa hijrah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ali bin Abi Talib diceritakan bahawa Ali pun diminta untuk nak tidur di katil baginda SAW. Itu merupakan satu pengorbanan utama di dalam Islam. Ali walaupun dia masih lagi muda, tapi dia memikul peranan tersebut untuk nak mengelirukan musuh Nabi SAW. Tetapi kisah tersebut juga ada dipertikaikan kesahihannya, kisah gantinya Ali tidur di katil Nabi SAW pada malam hijrah baginda SAW. Dan ketika Nabi SAW pun berjaya melarikan diri daripada kepungan orang musyrikin Quraisy, ketika itulah mereka masuk ke rumah Nabi dan mendapati bahawa Ali lah yang berselubung di atas katil Nabi SAW. Dan mereka bertanya kepada Ali, di manakah Muhammad? Ali pun jawab, dia kata, aku tak tahu, aku pun tak tahu. Dari situ dia telah belajar tentang keberanian. Keberanian, dia sangat percaya dengan janji Allah. Dan Nabi SAW pun berhijrah ke bumi Madinah. Ali pun tinggal seketika di Makkah kerana ketika itu Nabi pun memberikan beberapa tugasan kepada Ali untuk nak minta tolong dia pulangkan barang-barang amanah yang ada pada simpanan Nabi SAW, pulangkan kepada empunya tuannya. Sebab Nabi SAW tu masa tu diibaratkan macam tempat yang orang percaya, kan, tempat amanah. Orang tinggalkan barang pada Nabi SAW, orang minta Nabi SAW untuk nak pas certain barang. So Nabi ni dipegang beberapa amanah orang. Jadi masa dia berhijrah tu ada beberapa barang lagi yang tidak dipulangkan, belum dipulangkan. So Nabi pun minta Ali bin Abi Talib untuk nak pulangkan barang tersebut. So ini menunjukkan tentang amanah Nabi SAW yang sangat-sangat tinggi. Menceritakan tentang keberanian Ali radhiyallahu anhu. Okay. Ketika Nabi SAW memulakan fasa keduanya di bumi Madinah dengan menyatukan persaudaraan di antara al-Muhajirin dan juga golongan Ansar. Masa itu setiap daripada seorang Ansar dia akan membawa seorang daripada Muhajir ke rumahnya untuk bersama di rumahnya. Dia akan separatekan harta-hartanya. Masa itu Ali bin Abi Talib belum ada sesiapa lagi untuk dipersaudarakan. Maka Ali bin Abi Talib pun dikata, ya Rasulullah, khaita bainan nasi jami'an wa taraktani. Kamu telah mempersaudarakan semua orang, tetapi aku masih lagi belum. Aku tidak lagi mendapat sesiapa yang akan jadi saudara angkatku di Madinah ini. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Nabi pun jawab, wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ketika peperangan Badar, kita ada, kalau ingatlah saya dulu ada kongsikan tentang ada duel lah, ataupun bahasa Inggeris dia panggil duel ke apa. Dia mesti ada pertarungan one by one di antara orang Islam dan juga orang musyrikin.
Tiga orang saling bertemu lah. Masa tu pahlawan-pahlawan daripada golongan musyrikin Mekah ni adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik-beradik dia, dan juga anaknya Walid bin Utbah. Jadi dia kata, hal min mubariz, siapa yang nak challenge kami? Masa tu keluar daripada orang-orang Islam Mu'ad dan Muawidh, kedua-dua adik-beradik anak kepada Afra, dan juga Abdullah bin Rawahah. Diorang ni daripada kalangan orang Ansar. Tetapi orang musyrikin masa tu tak nak. Dia kata, kami tak nak fight orang Ansar ni, kami nak fight geng-geng Mekah dulu. Kami nak orang-orang Mekah sendiri. Maka Nabi SAW pun panggil Hamzah. Kemudian dipanggil Ubaidah bin Al-Harith dan dipanggil Ali bin Abi Talib. So 3 orang. Masa tu Ali masih lagi very young age tu. Kalau kita bayangkan sangat-sangat muda. Okay, kalau kata Ali ni masuk Islam pada umur 10 tahun. Kemudian 13 tahun kemudian Nabi SAW memeluk hijrah, dan lebih kurang setahun lebih selepas itu berlakunya peristiwa peperangan Badar. Lebih kurang 14 tahun after that, maksudnya umur Ali masa dalam peperangan Badar ni adalah 24 tahun. Lebih kurang itulah. Jadi masa umur itulah Ali bin Abi Talib telah mencabar VIP, warrior hulu balang daripada geng-geng Mekah ni. Kemudian Hamzah berjaya membunuh Syaibah. Ali dilawan dengan Walid bin Utbah. Walid ni sebab dia lebih muda kan, dia anak kepada Utbah. Bapa dia dah kena bunuh. Bapa dia ada berperang bersama. Hamzah dah bunuh Syaibah. Ali lawan dengan warrior muda Walid bin Utbah dan dia berhasil membunuh Walid bin Utbah. Ayah kepada Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah ni dilawan dengan Ubaidah bin Al-Harith. So lebih kurang macam nak dekat seri. Hamzah dengan Ali pun pergi sama-sama pergi dekat Utbah dan dia orang pun tetap Utbah sampai mati. Kemudian Ali pun kembali kepada dalam saf orang-orang Islam membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Islam memang melihat Ali ni dia ada sifat batal, sifat champion, sifat warrior, juara yang sangat hebat bermain pedang, sangat hebat dengan anak panahnya. Sampaikan pada peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada pernah memberikan panjinya kepada Umar bin Al-Khattab untuk nak menembusi benteng kubu Khaybar, tetapi tidak berjaya. Kemudian Nabi SAW berikan panji kepada Miqdad bin Amr dan juga Miqdad ni pergi untuk nak tembus benteng Khaybar tetapi tidak berjaya. Kemudian Nabi kata, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Aku akan berikan panji ni esok kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan dia juga mencintai Allah dan Rasul. Jadi ramai orang ternanti-nanti. Umar tak berjaya, Miqdad tak berjaya, siapakah yang nampak akan berjaya menembusi benteng Khaybar esok? Jadi esok pun Nabi kata, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Orang kata masa tu Ali tengah sakit mata. Kemudian Nabi suruh panggil Ali dan Nabi panggil Ali, Nabi sapukan air liur di dekat mata Ali bin Abi Talib, doakan semoga Allah sembuhkan mata dia dan akhirnya mata Ali pun celik balik, cerah balik, sihat balik. Kemudian Nabi SAW pun berikan panji kepada Ali bin Abi Talib. Dan Nabi kata kepada Ali bin Abi Talib, liyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khairun na'am, ataupun mimma tala'at alaihi syams wa gharibat. Kalaulah Allah memberikan kamu satu hidayah walaupun pada seorang melalui jalanmu, maka itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah, ataupun lebih baik daripada terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Maka
Ali pun berdiri di hadapan salah satu daripada kubu benteng Khaybar, dan tak ada siapa pun yang berjaya untuk nak menembusi pintu kubu Khaybar. Dan dengan satu tangan, Ali pun berjaya untuk nak menarik pintu kubu Khaybar tersebut, dan dia kata, hadza aunullah, yang ini adalah pertolongan daripada Allah. Kemudian Ali pun jerit ke dalam benteng Khaybar itu, sampaikan orang-orang Yahudi yang menyorok di dalamnya pun berasa takut dan mereka pun panik. Dan akhirnya Allah telah membukakan kota Khaybar di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Ketika peperangan Khandaq, salah seorang daripada warrior musyrikin, nama dia Amr bin Wud, antara yang sangat-sangat famous, sampai orang menggelarkannya sebagai the 1,000 men ataupun the 1,000 army. Dia ni orang yang boleh berlawan dengan 1,000 orang, kononnya lah. Maksudnya dia ni memang hebat sungguh. Dan ketika peperangan Khandaq tu, dia pun mencabar orang Islam untuk nak berduel dengan dia. Nak lawan lah, one on one. Masa tu, dia pun kata, aku adalah Amr bin Wud, siapa nak lawan dengan aku? Dan masa tu Ali bin Abi Thalib pun menyahut seruan dia. Tapi Amr bin Wud ni kata, inna abaka kana li sadiqan wala uridu an aqtulak. Aku ni dulu bersahabat dengan ayahmu. Aku tak mau untuk nak membunuh kamu. Tapi Ali kata, walakinni uridu an aqtulak. Tapi aku nak bunuh kamu. So akhirnya mereka pun bertarung. Ali pun dapat baling dia ke atas baling dia ke atas tanah, dan Ali berjaya pancung kepala dia dan membawa kepala dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ramai orang pun bertakbir, happy kerana seorang warrior yang begitu digeruni telah tumbang di tangan jiwa anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Nabi SAW, dia sangat-sangat mencintai Ali. Akhir kepada peperangan yang Nabi SAW berperang adalah peperangan Tabuk. Pada ketika itu, Nabi SAW tak bawa Ali. Nabi pesan pada Ali untuk nak gantikan Nabi di Madinah. So, Nabi gantikan Ali untuk defend Madinah, mempertahankan mungkin ada golongan anak-anak kecil, golongan wanita yang berada di sana. Tapi Ali ni seorang yang sangat merindui jihad fi sabilillah. Jadi dia tak maulah dia seolah-olah macam dia pula kena tinggal kat Madinah. Apa pasal pula? Malulah kan. Duduk dengan orang kanak-kanak wanita. Aku naklah pergi berperang. Itu jiwa warrior Ali. So dia pun rasa macam sedih sikit. Maka Rasulullah pun datang kepada Ali dan pujuk Ali, kata, ya Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, tidak relakah kamu untuk berada di sisiku seperti mana Nabi Harun di sisi Nabi Musa, kecuali tiada nabi selepas daripada aku. Maksudnya Nabi Harun diberi kepercayaan oleh Nabi Musa untuk nak menemani Bani Israel. Ingat tak ketika Nabi Musa pergi naik ke Bukit Tur masa tu untuk nak menerima wahyu selama 40 hari, tetapi masa itu Bani Israel berada di belakang, tak mau pergi, dan Nabi Musa pun tinggalkan Nabi Harun untuk nak jaga kaum dia. Dan ketika itulah mereka pun mula berlaku syirik, menyembah patung lembu. So Nabi SAW pun menganggap Nabi SAW menganggap Ali bin Abi Thalib ini sebagai ganti pemangku kepada Nabi SAW semasa ketiadaannya. So ini satu kedudukan yang besar lah sebenarnya, sebab Nabi Harun ni adalah umpama wazir, pembantu kepada saudaranya Musa, dan
Ali pula sebagai pembantu kepada sepupunya, saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi of course lah, Nabi Ali ni dia bukan nabi. Kemudian Nabi pun kata pada ke Ali, la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Nabi kata tidaklah mencintai Ali ini melainkan orang itu beriman, dan tidaklah orang yang membencinya itu melainkan dia adalah seorang munafik. Dan antara cintanya Nabi SAW kepada Ali, Nabi SAW pun mengkahwinkan Ali dengan anak perempuannya yang sangat dikasihi, iaitu Fatimah Az-Zahra. Dan pada malam hari, Nabi pun cakap, pada malam perkahwinannya, Nabi cakap pada Fatimah, laqad taraktuki wadi'atan 'inda aqwan nasi imanan wa aktharuhum 'ilma wa afdaluhum akhlaqa wa ashja'uhum nafsa. Aku tinggalkan kamu, wahai anakku Fatimah, di sisi orang yang paling kuat imannya, di sisi orang yang paling banyak ilmunya, di sisi orang yang paling mulia akhlaknya, di sisi orang yang paling berani. Dan dia kata kepada Fatimah, wallahi la anti ahabbu ilayya min Ali wa Ali a'azza alayya mink. Dia kata, demi Allah, engkau lebih aku sayang daripada Ali, tetapi Ali itu lebih macam lebih tinggi lah, macam kita kata apa, A'az ni macam mulia, dia kata lebih mulia begitu. Itu pujian Nabi SAW kepada Ali. Dan Ali lah yang antara yang membantu merawat Nabi SAW ketika baginda sedang sakit, kan? Ketika sedang nazak di akhir hayat, Rasulullah pernah bersandar kepada Ali masa dia sedang sakit, dan masa Nabi SAW wafat, Ali lah yang memandikan jenazah Nabi SAW, dan dia jugalah yang turun ke kubur Rasulullah untuk nak mengebumikan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itulah Ali menangis, merasakan begitu kesedihan yang amat sangat. Dan Ali radhiyallahu anhu ketika dalam pemerintahan Khalifah Umar, masa tu Abdullah bin Abbas dikenali sebagai habrul ummah, sebagai dakwat kepada ummah, disebabkan banyaknya ilmu, dalamnya kefahaman dia tentang Al-Quran. Dan Ibnu Abbas jugalah yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kefaqihan di dalam agama, untuk diajarkan, diberikan penjelasan, kefahaman tentang tafsiran Al-Quran. Sampaikan para sahabat sendiri pun berasa kagum dengan keilmuan Ibnu Abbas. Satu hari Ibnu Abbas ni ditanyalah, dia kata, aina ilmuka min ilmi Ali bin Abi Talib? Kau rasa bandingan ilmu kau dengan Ali bin Abi Talib bagaimana? Ibnu Abbas pun jawab, kaqatratil matar ila al-bahril azim. Ibnu Abbas merendah diri mengatakan bahawa ilmu aku ni macam setitik air sahaja di dalam lautan yang dalam. Jadi of course Ali bin Abi Talib antara manusia yang lebih alim, lebih arif tentang agama, tentang Al-Quran, kerana Ali lebih dahulu bersama dengan Nabi SAW, lebih rapat dengan Nabi SAW. Abdullah bin Abbas pun family, sebab Abdullah bin Abbas ni dikira macam anak saudara kepada Ali lah, kan? Sebab Abbas dengan Abu Talib ni adik-beradik. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Ali ni sepupu lah, sepupu. Okay, tapi Ali lebih dahulu, lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Ali yang lebih tahu tentang asbab nuzul ayat, yang lebih menghafal ayat-ayat Quran, yang lebih fasih berkata-kata, yang lebih bijaksana lah di dalam memberikan hukuman, penilaian, pandangan dan seumpama dengannya. Dan Umar bin Al-Khattab ketika itu juga
dia mengiktiraf kedudukan ataupun kebijaksanaan Ali bin Abi Talib. Sampaikan Umar pernah berkata, la abqanillahu fi ardin laisa fiha Ali bin Abi Talib. Kan? Seolah-olah dikatakan bahawa aku tak mau hidup di atas bumi ini kalau Ali bin Abi Talib tak ada. Dan kita pun tahu semua tentang siapa itu Umar, kedudukan Umar sebagai seorang pemimpin yang adil, sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang sangat tegas di dalam agama Allah, seorang yang sangat tajam pandangannya. Sampaikan dia pun pernah kata tentang Ali ni, Umar ni kata, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukanlah kerana Ali, maka Umar juga akan musnah. Begitulah Ali ni kedudukannya di sisi Umar bin Al-Khattab, yang membantu urusan pemerintahan Umar bin Khattab, yang memberikan pandangan-pandangan yang bernas, yang membantu daripada sudut kekuatannya. Satu hari itu Ali ni dia ada bertelingkah dengan seorang Yahudi tentang satu baju perisai. Lalu kedua-duanya ni pun bertemu dengan Umar bin Al-Khattab untuk nak meminta pengadilan daripada Umar. Dan ketika kedua-duanya masuk, Umar pun tanya kepada orang Yahudi, kata ke orang Yahudi itu, duduk kamu. Dan kemudian dia pandang kepada Ali dan dia kata kepada Ali, ijlis ya Abul Hasan. Maksudnya dia muliakan Ali bin Abi Talib dengan panggilan yang lebih lunak. Kemudian Umar pun kata dekat Ali, adakah kamu ada bukti bahawa baju perisai ini adalah milik kamu? Ali jawab tak ada. Kemudian Umar tanya kepada Yahudi, kamu berani bersumpah dengan nama Allah bahawa ini adalah baju perisai kamu? Orang Yahudi itu berkata na'am. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Maka Umar pun memutuskan bahawa baju besi itu adalah milik orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu pun beredar, Ali bin Abi Talib masih lagi berada di tempat duduknya. Masa tu Ali pun macam agak marahlah. Lalu Umar pun kata kepada Ali, adhunnuka kad ghadibta li anni a'taitu ad-dir'a lil yahudi. Umar kata, mungkin kau marah sebab aku dah putuskan bahawa baju besi itu adalah milik orang Yahudi itu. Tapi Ali dikata, la ya Amirul Mukminin. Tidak wahai Amirul Mukminin. Tetapi aku marah sebab masa kami masuk, engkau panggil nama orang Yahudi itu dengan namanya sahaja, tetapi engkau panggil aku dengan panggilan Abul Hasan. Maksudnya Ali kata, sepatutnya kami dilayan sama rata. Kalau engkau tak boleh lunak pada aku semata-mata, tapi kalau nak panggil aku, kau panggil Yahudi itu dengan namanya, aku pun kau panggil aku nama. So jangan lebihkan aku berbanding dia. So itulah keadilan Ali bin Abi Talib. Sampaikan Umar pun berasa gembiralah melihatkan sikap Ali bin Abi Talib. Dan Ali selalu membantu Umar bin Al-Khattab dalam urusan pentadbiran. Dan mereka ini juga boleh katakan lebih kurang sekeluarga lah. Sebab isteri Nabi SAW adalah anak kepada Umar. Nabi kahwinkan anaknya pula dengan Ali bin Abi Talib. So mereka bukanlah orang asing. Pada pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab, okay. So masa tu Uthman bin Affan telah dikepung oleh pemberontak-pemberontak. Ketika itu mereka sudah menegah Uthman daripada makan dan minum. Makanan dan minuman dah mula tak sampai ke rumah Uthman. Maka Ali bin Abi Talib pun bergegas pergi menuju. Masa tu tak ramai sahabat yang ada dan Uthman pun tak bagi sesiapa pun mempertahankan dia. Dan dia kata kepada pemberontak itulah, dia kata, dengar apa aku nak cakap. Orang Parsi dan orang Rom pun
dia orang bagi makan kepada musuh-musuh mereka. Sedangkan Uthman ini dia tidak bersalah, dia tidak melakukan apa yang kamu katakan itu. Sebab pemberontak-pemberontak tu duk tuduh Uthman ni sebagai jahat, Uthman ni sebagai khianat, Uthman ini kronism dan sebagainya. Tapi Ali datang untuk nak bantu. So dia kata, bagilah Uthman ni makan. Kamu duk kepung dia lama begini. Kesian kat dia lapar. Tapi pemberontak tu tak mau nak dengar. Kemudian Ali ni dicabut dia punya serban dan dia letak di hadapan rumah Uthman, di hadapan pintu rumah Uthman untuk nak bagi isyarat kepada Uthman bahawa dia telah datang cuba untuk nak membantu Uthman, tetapi dia pun sendiri tidak mampu untuk nak melakukan apa-apa. Dan Ali pun mengutuskan kedua anaknya Al-Hasan Al-Husain untuk nak membantu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi akhirnya, sebagaimana yang kita dah cerita, akhirnya Uthman terbunuh juga di tangan puak pemberontak tersebut. Dan ketika itulah para sahabat radhiyallahu anhum pun mengiktiraf bahawa Ali bin Abi Talib adalah khalifah yang keempat umat Islam, kerana tiada siapalah yang lebih mulia, yang lebih utama ketika itu untuk memimpin urusan kaum muslimin selain daripada Ali bin Abi Talib. Tetapi kita pernah sebut bahawa Ali bin Abi Talib pada mula-mulanya dia sendiri pun tak mau untuk nak dilantik sebagai khalifah. Tetapi banyak tempat yang sudah membai'ah Ali bin Abi Talib sebagai khalifah, kecuali apa yang kita ceritakan dalam peperangan dengan Muawiyah radhiyallahu anha, apa yang terjadi dengan dalam peperangan Jamal dan sebagainya. Tapi Ali ni, itu kita dah cerita. Tapi kita nak cerita Khalifah Ali ni ketika pemerintahan dia, sampaikan dia pun pergi ke pasar sendiri, dia beli barang sendiri, dia tak bagi siapa-siapa pun yang angkatkan barang untuk dia. Dia pernah kata, sahibul iyal aula bihamli ta'amih. Dan aku nak bagi makan keluarga aku dan sepatutnya akulah yang bawa makanan itu. Jangan ada siapa-siapa tolong bawa lah. Pernah juga dia dengan keluarganya sama-sama berlapar. Padahal masa itu dia adalah seorang khalifah. Dia pernah bawa pedang pergi ke pasar dan dia tanya, "May yashtari hadha as-sayfu minni?" Siapa yang nak membeli pedang ini daripada aku? Fa wallahi laqad dafa'tu bihi ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan pedang ini aku telah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup menjual pedang yang sangat bermakna itu kerana kelaparan, kesulitan yang amat sangat. Kita tengok macam mana Ali bin Abi Talib sangat susah dan sampai kena jual senjata kesayangannya. Tak cukup pakaian, makanan pun tak cukup. Sedangkan dia adalah Khalifatul Muslimin. Kita tengok hari ini pemimpin-pemimpin yang menggunakan jawatan mereka, kekuasaan mereka untuk nak mendapatkan habuan keduniaan sampai tidak luar 7 generasi keturunan pun. Inilah bezanya kita tengok kehidupan pemimpin Islam dahulu dengan yang sekarang. Keadilan Ali bin Abi Talib ni satu yang sangat ma'ruf lah, walaupun dia tidak memimpin lama, dia tidak sempat untuk nak menjadi khalifah yang lama di kalangan umat Islam. Dan ketika sebelum sehari atau 2 hari sebelum kewafatan Ali bin Abi Talib, Ali ni terlihat Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ni lah yang membunuh Ali. Ali pun kata dekat Abdurrahman bin Muljim, "Malladhi yamna'uka ya ashqan nas min bai'ati?" Kan? Apakah yang menghalang kamu daripada membai'ah aku? Dan dia kata, saya sampai akan membuatkan darah akan meleleh dari kepala dan janggutku. Sampaikan Abdurrahman bin Muljim ni, dia pun tersentak, dia macam terkejut. Dia kata macam mana Ali seolah-olah tahu yang dia ni memang rancang nak membunuh Ali.
Masa tu dia tidak pernah memberitahu kepada sesiapa. Maka beberapa orang sahabat pun dia kata ke Ali, berhati-hatilah sebab kamu mungkin akan terbunuh wahai Ali. Tetapi Ali pun jawab, bal maqtul insya-Allah. Tetapi aku ni akan mati juga insya-Allah. Dan tak lama selepas itu, ketika Ali bin Abi Talib keluar untuk nak menunaikan salat, Abdurrahman bin Muljim pun keluar dan menikam Ali bin Abi Talib sampai beliau pun gugur syahid. Akhirnya umat Islam kehilangan seorang lelaki, salah seorang utama yang diberitakan masuk syurga. Itu satu salah seorang daripada sahabat, dan selebihnya kisahnya kita ada sebutkan pada siri yang lepas. So daripada kisah Ali bin Abi Talib ni boleh kita rumuskan bahawa Ali bin Abi Talib adalah kanak-kanak yang pertama sekali memeluk Islam. Ali berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Fatimah. Ali sangat dicintai oleh Rasulullah dan dia juga sangat mencintai Rasulullah. Ali adalah seorang yang sangat-sangat zuhud, sebagai seorang yang sangat-sangat berani. Al-Hasan bin Al-Husain, cucunda Nabi, anak kepada Ali, adalah penghulu kepada para pemuda di syurga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ali merupakan salah seorang yang dijamin masuk syurga. Ali telah mengorbankan dirinya, menebus dirinya untuk Rasulullah SAW dalam banyak peristiwa. Ali adalah merupakan khalifah keempat umat Islam. Ali juga adalah salah satu daripada contoh keadilan di dalam kepimpinan Islam, dan Ali hanya sempat untuk nak menjadi khalifah dalam sekitar 5 tahun sebelum beliau gugur sebagai seorang yang syahid. Baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah yang seterusnya, iaitu kisah kepada sahabat yang kelima dijamin masuk syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Kita ada sebutkan sikit tentang kisah Ubaidillah ni, di mana Talhah bin Ubaidillah ni terlibat dalam peperangan Jamal bersama dengan Aisyah. Dan kemudiannya Talhah terbunuh, gugur dalam peperangan tersebut. So inilah hari ini kita akan ceritakan tentang kisah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Ka'ab, itu dia adalah dia punya silsilah keturunan dia. Bertemu dengan moyang Rasulullah SAW yang bernama Murrah bin Ka'ab. Talhah bin Ubaidillah dipanggil sebagai Abu Muhammad. Antara warrior Islam yang sangat berani, yang telah mempertahankan Nabi SAW ketika peperangan Uhud, sampaikan badannya robek, kan, kena anak panah dan juga pedang. Pada ketika Uhud itu memang sampai orang kata ini adalah hari Talhah. Talhah lah yang begitu sungguh-sungguh sekali berperang mempertahankan Nabi SAW, sampai baginda mengatakan pada hari tersebut Talhah adalah merupakan ahli syurga. Dan Talhah bin Ubaidillah masa awal-awal dulu dia belum tahu lagi Rasulullah telah diutuskan sebagai Rasulullah. Tetapi tak lama sahaja selepas itu, okay, Talhah ni dia daripada Bani Taim, keluarga kepada Abu Bakar As-Siddiq, klan dia. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq yang terawal sekali memeluk Islam. Masa tu Talhah pun sampai dekat Mekah, dia tanyalah apa yang kes yang terjadi ni, kecoh-kecoh ni. So ada orang daripada orang jahiliah musyrikin, dia kata Muhammad bin Abdullah mendakwa dia sebagai Rasul akhir zaman. Abu Bakar pun dah follow dia. Jadi diorang cuba takut-takutkan Talhah. Tapi Talhah pun dia tak fikir panjang. Dia kenal sangat siapa itu Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah sekali pun berdusta, dan dikenali sebagai seorang yang sangat amanah, sebagai seorang yang sangat berakhlak. Maka Talhah pun pergi bertemu dengan Abu Bakar di rumahnya, bertanya tentang apa agama yang dibawa oleh insan yang bernama Muhammad ini, yang sebagai seorang Rasul yang terakhir.
Maka Abu Bakar pun menyambut Talhah, melayannya dengan baik dan menceritakan tentang Islam. Akhirnya tanpa berlengah dan berkata panjang, Talhah pun memeluk Islam, pergi bertemu dengan Nabi SAW dan memeluk Islam setelah Nabi pun membacakan beberapa potongan ayat kepada Talhah. Talhah merasakan satu ketenangan, dia menangis sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu Talhah adalah orang yang keempat memeluk Islam. Setelah Abu Bakar, setelah Khadijah, setelah Ali bin Abi Talib. So Talhah ni membership number dia tu memang very high lah, yang first kali. Islam ini sampai meresap ke dalam hati Talhah, membuatkan Talhah ini sangat-sangat cintakan kepada Nabi SAW. Orang Quraisy akhirnya tahu bahawa Talhah telah memeluk Islam, tetapi Talhah masa itu dia bukanlah hamba seperti Bilal, seperti Khabbab. Tapi Talhah ni daripada satu keturunan, daripada keluarga yang mulia, bangsawan juga. Jadi mereka ini masih tak boleh nak seksa Talhah, tapi cuba pujuk rayu supaya Talhah kembali semula kepada agama mereka. Tapi Talhah sudah merasai kenikmatan, kelazatan iman, dan dia bertegas untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang benar. Dan akhirnya orang Quraisy pun dia mencari jalan untuk nak menyiksa Talhah bin Ubaidillah. Masa tu salah seorang daripada keluarga Khadijah, Naufal bin Khuwailid, dia pun seorang yang ganas. Dia pun ikat Abu Bakar dan Talhah dengan satu tali, dan dia pun biarkan anak-anak kecil baling batu kepada mereka berdua. Tetapi mereka tetap juga teguh dengan keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bila orang Quraisy pun dah berputus asa untuk nak menyiksa mereka, mereka pun membiarkan Abu Bakar dan Talhah. Dua-dua ni daripada satu family. Dan kedua-dua ni dipanggil sebagai Qarinain. Maksudnya si kembar dua lah. 13 tahun lamanya Talhah bin Ubaidillah di zaman Islamnya ketika di Makkah telah melalui segala keperitan, azab dan sebagainya. Tetapi keperitan tersebut tidak lain hanya menambahkan iman di dalam hatinya. Dan dengan penyiksaan yang semakin dahsyat, akhirnya Talhah juga pun pergi untuk nak berhijrah ke bumi Madinah. Di Madinah juga, Talhah ni sebagai salah seorang warrior yang sangat terkenal. Sebelum peperangan Badar, Nabi SAW utuskan Talhah dan juga Sa'id bin Zaid dalam satu operasi. Masa tu Nabi nak mereka ni scout, spy untuk nak tahu bilangan orang musyrikin. Dan mereka berjaya lah, antara yang menjadi faktor penting terhadap kejayaan umat Islam dalam peperangan Badar. Pada peperangan Uhud, itu yang saya katakan tadi, itu adalah hari Talhah. Dan Abu Bakar, bila orang cerita pasal tentang peperangan Uhud, dia akan kata dzaka yaumut Talhah. Itu adalah hari bagi Talhah. Sebab Talhah memang telah menunjukkan semangat perjuangannya yang sangat amazing pada ketika peperangan Uhud. Dan ketika beberapa orang muslimin, sekelompok yang berkubu di atas bukit pemanah itu pun mengingkari arahan Nabi SAW, dan ketika Khalid bin Walid masa itu berjaya untuk nak menekan kembali umat Islam sampai keadaan umat Islam bertebarakan dalam keadaan yang sangat mess. Masa itulah Nabi SAW diancam daripada segenap penjuru, dan Talhah melihat Rasulullah telah dikepung oleh orang musyrikin daripada semua tempat. Maka dia pun
pergi mempertahankan Nabi SAW sampai membuatkan badannya luka parah, kan, hampir-hampir sahaja dia terbunuh. Tetapi Talhah dia tidak berhenti, bahkan dia pun pergi menggempur barisan tentera musuh yang sedang mengepung Nabi SAW, sampailah mereka ini pun berundur. Talhah menjerit, Talhah menembas, Talhah memancung, dan sampailah bantuan Abu Bakar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata kepada Abu Bakar dan Abu Ubaidah, alaikuma bi sahibukuma faqad aujab. Kamu jaga, tengok elok-elok sahabat kamu Talhah itu, sebab dia adalah seorang yang telah diwajibkan mendapat syurga. Dan masa itu Abu Bakar pun pergi dekat Talhah dan mendapati Talhah sudah tersungkur di atas tanah. Masa itu ada lebih daripada 60 kesan-kesan luka-luka di badannya, tubuh dia. Masa tu Abu Ubaidah pun tengok Talhah. Masa tu pun dia punya tangan dia macam di bahagian pergelangan dia pun sudah ditetak putus, dan dia dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi 'ala al-ard falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Nabi kata, siapa yang hendak melihat seorang yang syahid yang masih hidup berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Sebab tu orang panggil dia adalah si syahid yang hidup. Sebab dia sepatutnya seperti, keadaan dia seperti orang yang dah mati lah. Dah teruk sangat luka dia. Dia dalam mempertahankan Nabi, tapi dia masih lagi hidup. Talhah ni pun dia ada beberapa peristiwa yang amazing dalam kehidupannya. Rasulullah dan Talhah radhiyallahu anhu pun ada berikan nama anak-anaknya dengan nama-nama para anbiya. Anak-anak kepada Talhah antaranya Muhammad, Imran, Musa, Yaqub, Ismail, Ishaq, Zakaria, Yusuf, Yahya, Isa. Kebanyakannya kita tengok nama-nama para anbiya. Nama anak perempuan ni pula Maryam, Aisyah, Ummu Ishaq. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang yang sangat rajin bersedekah, sangat rajin membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sampai Nabi pun pernah panggil dia dengan panggilan Talhatul Khair, Talha Al-Jud, Talhatul Fayad, seorang yang pemurah, seorang yang dermawan. Talha ni quite rich jugalah. Dia agak banyak juga harta dia. Dan dia pun banyak sangat bersedekah di jalan Allah. Banyak sangat membantu orang-orang fukara, orang-orang miskin, orang-orang susah. Isteri dia sendiri pun pernah ceritakan bahawa Talhah ni dalam satu hari dia pernah bersedekah dengan 100,000 dirham. Banyak sangat. Satu hari dia boleh sedekah sebanyak itu. Masa tu isterinya pun pernah cerita, satu malam masa dia tengok Talhah ni tak tidur lagi, Aisyah isteri dia pun tanya kepada Talhah, "Madza bika ya Abu Muhammad?" Ada apa denganmu wahai Abu Muhammad? Talhah pun jawab, "Kaifa yanamu man fi baitihi 700,000 dirham?" Macam mana seseorang itu boleh tidur dengan ada 700,000 dirham di dalam rumahnya? Kemudian isteri dia pun kata, "Aina anta minal muhtajin wal fuqara'i minal muslimin?" Dia kata, apa yang kamu nak buat dengan orang-orang yang memerlukan, orang-orang fuqara daripada orang-orang Islam? Maka Talhah pun bangun bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Diletakkan harta-hartanya itu untuk dibawa dalam karung-karung sampai tak ada 1 sen pun dirham dalam rumah dia. Dan dia pun sedekahkan kepada orang-orang Islam. Ini Masya Allah satu amazing lah. Satu benda yang sangat-sangat menakjubkan. Kita boleh lihat
pada diri Talhah. Masya Allah, dan peristiwa seperti ini tidak berlaku hanya sekali, tetapi dia berlaku banyak kali. Itulah kedermawanan Talhah bin Ubaidillah. Orang kenal dia. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia-mulia ini, mesti kita akan menemui bahawa salah satu daripada sifat mereka adalah mereka ini sangat-sangat dermawan, tidak berkira, sampai sanggup menghabiskan semua harta yang dia ada di dalam rumahnya. Kalau kita lah dekat rumah kita, kita ada RM700,000, kan? Boleh tak dalam masa satu hari itu kita habiskan RM700,000 tu untuk kita berikan kepada orang? Ataupun kita hanya berikan RM7, RM70 sahaja daripada RM700,000 yang kita ada. Kebiasaannya kita hanya boleh bagi sikit-sikit lah. Ada orang kadang-kadang kita tengok kaya sangat. Dia ada berjuta-juta, perniagaan yang sangat-sangat besar, dia ada empire, dia punya rumah sangat besar, sangat mewah lah kehidupannya. Tetapi bila kita lihat dalam bab memberi, tetap dia seperti berhati-hati, seperti tidak cukup, seperti bukan orang kaya lah. Tapi kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, ada orang yang memiliki harta itu secukupnya sahaja, tetapi bila dalam bab memberi itu, Masya Allah, sampai mengatasi, kan. Semalam pun saya ada baca, ada seorang sahabat beritahu, tiba-tiba ada salah seorang wanita, dia nak bersedekah tapi dia tak ada duit ringgit. Dia tak banyak lah duit ringgit dia agaknya. So dia datang, dia bawa barang-barang kemih dia. Dia bagi barang-barang kemih dia untuk digadaikan. Jumlah dia lebih kurang anggaran dekat 20,000 juga. Masya Allah lah. Kalau kita tengok macam mana kita boleh bayangkan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Orang seperti Talhah, orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang seperti Umar, orang seperti Uthman, Ali, yang mana mereka ini subhanallah mesti memiliki ciri persamaan, iaitu sifat kedermawanan yang sangat-sangat mulia di dalam Islam. Baik. Kemudian Talhah bin Ubaidillah, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Umar, ketika itulah bernyalanya api fitnah, sehingga terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan yang syahid, lagi dizalimi. Masa tu pun kita cerita tentang pergolakan darah yang berlaku. Jadi dalam pergolakan inilah terbunuhnya Talhah bin Ubaidillah, sehingga ditangisi oleh ramai orang-orang Islam. Dan Ali ketika itu teringat tentang sabda Nabi SAW, Talhah wa Zubair bin al-Awwam jarai fil jannah. Talhah dan Zubair ni akan menjadi jiran di syurga nanti. Dan mereka juga telah terbunuh sama-sama dalam peperangan Jamal yang telah kita ceritakan dalam kisah Uthman bin Affan. Salah seorang daripada orang Islam pun berkata, Rasulullah SAW pernah membacakan ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada sebilangan daripada orang-orang yang beriman yang mana mereka ini jujur dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian ketika itu Nabi baca surah Al-Ahzab ayat 23 ini, Talhah bin Ubaidillah pun masuk. Masa itu dia tengah memakai baju hijau. Kemudian Nabi SAW pun menunjukkan arah Talhah. Dia kata, dan lelaki ini adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Seorang yang jujur imannya. Dan memang itulah yang ditunjukkan oleh Talhah bin Ubaidillah sebagai seorang yang jujur dengan keimanannya, dengan keislamannya, sehinggalah akhirnya beliau wafat pada tahun 36 Hijrah, selepas ataupun ketika mana peperangan Jamal berlaku. Baik. Jadi pada akhirnya ini antara rumusan yang kita boleh dapat daripada kisah Talhah bin Ubaidillah, yang pertamanya
dia ni adalah seorang yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Dia adalah orang yang terawal sekali, antara yang terawal top 5 yang memeluk Islam. Talha bin Ubaidillah salah seorang yang diberitakan mendapat syurga ketika peperangan Uhud. Talha bin Ubaidillah kehidupannya dipenuhi dengan berjihad fi sabilillah. Dia adalah seorang yang selalu menebus jiwanya, menggadaikan nyawanya dan hartanya untuk Rasulullah dan juga Islam. Especially boleh dilihat pada kisah peperangan Uhud. Allah telah memelihara Talha daripada pelbagai fitnah-fitnah yang melanda. Tetapi akhirnya Talha gugur juga. Syahid fi sabilillah. Kesemua sahabat-sahabat ini adalah merupakan insan yang paling mulia. Dan mereka ini adalah generasi yang sepatutnya menjadi qudwah dan pedoman kepada kita semua, insya-Allah. Baik, ini adalah hari ini kita dah kongsikan dua kisah berkenaan dengan sahabat Nabi SAW, iaitu Ali bin Abi Talib dan juga Talha bin Ubaidillah. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan kongsikan dengan kisah para sahabat yang seterusnya, iaitu Zubair bin Awam, yang Nabi SAW pun bagi tahu bahawa dia akan menjadi jiran kepada Talha bin Ubaidillah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Dan saya buka kalau kata ada sebarang soalan yang ingin diajukan, insya-Allah saya cuba jawab. Sebab dalam lebih kurang sekarang ni saya mungkin akan ada meeting mesyuarat majlis fatwa Perlis. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh diajukan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum. Azura, tadi ada seorang jemaah dia angkat tangan nak tanya tu. Kat mana? Ustaz, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya ada came across kadang-kadang dalam ada kuliah-kuliah macam Ustaz Ali sebagai karamallahu wajah ya. Kegelaran itu Rasulullah yang beri ke atau macam mana Ustaz, doktor? Boleh ulang balik sebab suara macam putus-putus sikit. Oh, suara putus ya. Okey. Macam ni. Gelaran Ali yang kadang-kadang saya ada dengar dalam kuliah Ustaz ada beritahu guna gelaran karamallahu wajhah. Siapa yang beri gelaran itu kepada Ali bin Abi Talib? Rasulullah ke Ustaz, doktor? Okey. Sebenarnya panggilan karamallah wajah maksudnya semoga Allah muliakan wajah Ali bin Abi Talib, yang dikatakan antara reason dia sebab kita kata tadi Ali bin Abi Talib tidak pernah bersujud ke arah berhala, ataupun dikatakan sebab Ali bin Abi Talib ni dia tidak pernah melihat aurat walaupun dirinya sendiri sekalipun. Ini kata ulama, antaranya Syekh Bakar Abu Zaid, dia ada dalam kitab dia Mu'jam al-Manahil Lafdhiyah. Dia buat macam ensiklopedia ataupun satu buku yang menghimpunkan kata-kata lafaz-lafaz yang selalu disalah erti. So dia pun bagi tahu bahawa apa yang disebutkan ini tak ada asalnya. Maksudnya Nabi SAW pun tidak pernah memanggil Ali bin Abi Talib dengan panggilan karamallah wajah. Karamallah wajah ni maksudnya semoga Allah muliakan wajahnya lah. Yang ini tidak sahih. Tetapi sebenarnya benda ini dia pernahlah digunakan juga oleh sebahagian daripada para ulama. Cuma yang lebih masyhur digunakan panggilan karamallah wajah ini adalah orang Syiah Ar-Rafidah. Syiah Ar-Rafidah yang akan mengkhususkan Ali dengan panggilan karamallah wajah. Tetapi ahli sunnah secara umumnya tidak membezakan panggilan ini dengan panggilan sahabat yang lain. Sebab Rafidah ataupun Syiah ni dicuba untuk nak memperlihatkan Ali ni lebih special
daripada sahabat lain seperti Abu Bakar, seperti Uthman, seperti Abu Bakar dan lain-lain. So yang panggilan yang lebih sesuai ataupun yang lebih adil untuk Ali bin Abi Talib juga seperti mana sahabat-sahabat yang lain, kita kata Ali radhiyallahu anhum. So kita mendoakan keredaan Allah ke atas mereka seperti mana para sahabat yang lain. Tapi tidak sabit, tidak sahih untuk kita sebut panggilan Ali dikhususkan dengan karamallah wajah, tak ada kelebihan di situ, tak ada pengkhususan daripada Nabi SAW. Mungkin ada segelintir sebahagian daripada para ilmuwan Islam yang juga terpalit dengan memanggil Ali bin Abi Talib dengan karamallah wajah. Dia bukan salah daripada sudut maksud, tetapi maksudnya kesalahan dia adalah yang pertama sekali, dia mungkin kerana kelihatan kita terperangkap dalam dakwah orang-orang Syiah yang nak memperlihatkan Ali itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebab-sebab yang diperkatakan tadi, seolah-olah Ali tak pernah sujud kepada berhala dan lain-lain, itu adalah satu taklil yang tidak sahih, tidak sabit. Sebab Abu Bakar pun tidak pernah menyembah berhala, tetapi dia tidak dikhususkan dengan panggilan karamallah wajah. Okey, itu salah satu daripada bentuk lafaz doa lah. Yang lebih adil, kita semua sahabat kita panggil radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih Doktor. Ya, sama-sama. Okey, ada satu soalan ditanya berapa beza umur Nabi dan juga Ali. Okey, kalau kita kata tadi tahun kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umur 40 tahun dan masa tu umur Ali memeluk Islam sekitar 10 tahun, maka beza umur Nabi dengan umur Ali lebih kurang 30 tahun. So, masa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib dalam sekitar umurnya 33 lebih kurang begitu. Baik. Okey, tak ada dah. Baik. InsyaAllah. Kalau tak ada sebarang soalan, insyaAllah saya mohon diri untuk beransur sebab ada terlibat juga dalam meeting fatwa perlis. Dan insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada hadirin hadirat jemaah kelas Tafaqquh Fiddin kita, pihak penganjur dan semua sekali. Jazakumullah khairan. Naltaqi fi al-marra al-qadimah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.